أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan puan dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan puan, Allah SWT masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah yang terus memilih kita, diberikan rahmat, limpahan kasih sayang. Sekali lagi kita diberikan ruang dan peluang untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mendapatkan keampunan para malaikat untuk kita dalam majlis ilmu, majlis yang diberikan rahmat dan kebaikan serta diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Sekali lagi, yakinlah bahawa apa yang ada pada diri kita sekarang ini itu adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat ini wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan ringkasan kita Al-Kabair. Temuan kita yang terakhir tuan-tuan, kita masih lagi berada pada dosa yang ke-17 pada muka surat 102 di bawah tajuk penganiayaan dan kezaliman. Bagaimana bulan lepas tuan-tuan, bukan bulan lepas, 2 bulan lepas. Bulan lepas kita tangguh seketika, kebetulan pula saya pun tak boleh nak mai. Malam tu pula Abhar Hazi baca majlis tilawah Quran, wakil Penang pada malam tu. Jadi insya-Allah pada malam ni tuan-tuan kita akan sambung lagi. Pertemuan kita yang terakhir kita dah tengok dah tuan-tuan bagaimana Allah SWT telah menceritakan bahawa Allah mengharamkan kezaliman. Allah tak suka kepada hamba dia yang membuat kezaliman kepada mana-mana hamba-hamba dia yang lain. Dan disebutkan juga tuan-tuan bagaimana satu orang yang berusaha memperoleh harta Allah dengan cara yang tidak betul, maka bagi mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan Nabi SAW juga telah berpesan kepada kita, jangan ubat zalim ke orang, jangan aniaya orang. Takutlah dengan doa orang yang dizalimi, kerana doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghijaban, akan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, segera akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti hari itu pada hujung muka surat 105 dan insya-Allah kita akan sambung pada malam ni muka surat 106 insya-Allah. Baik. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tatkala orang-orang yang berhijrah ke Habsyah telah pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan kota Mekah,
Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Cuba kamu ceritakan kepada aku satu kejadian yang paling menakjubkan kamu di bumi Habsyah." Beberapa orang pemuda dari mereka menjawab, "Sudah tentu wahai Rasulullah. Ketika kami sedang duduk, tiba-tiba seorang wanita tua lalu di hadapan kami. Wanita itu membawa sebuah bekas yang berisi air yang diletakkan di atas kepalanya. Wanita tua itu lalu di hadapan seorang pemuda. Pemuda itu meletakkan tangannya di antara kedua bahu wanita itu dan menolaknya sehingga wanita itu jatuh melutut dan bekas airnya pecah. Apabila wanita itu bangun kembali dan berpaling ke arah pemuda tadi sambil berkata, 'Nanti kamu akan tahu wahai pengkhianat, apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan kerusi dan mengumpulkan semua manusia, yang awal dan yang akhir, serta tangan-tangan dan kaki-kaki mereka berkata-kata mengenai apa yang telah mereka kerjakan. Kelak kamu akan tahu bagaimana nanti urusan antara aku dengan kamu ini diputuskan di sisinya.' Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apa yang dikatakan oleh wanita itu adalah benar. Bagaimana mungkin Allah memberkati suatu kaum yang tidak suka membantu yang lemah daripada tindakan zalim yang dilakukan oleh orang yang kuat.'" Tuan-tuan, dalam sejarah Islam, hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habsyah, iaitu kalau sekarang ni tuan-tuan, nama dia digelari dengan nama Ethiopia. Bagaimana beberapa orang sahabat berhijrah ke Habsyah pada waktu di bawah pemerintahan Raja Najasyi, yang walaupun ketika sampai dia masih belum memeluk Islam, akan tetapi dia menerima rombongan yang telah pun dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamanya depa duduk di Habsyah ni sampai depa hanya kembali ke kota Mekah apabila selepas peristiwa Fathu Mekah, yakni pembukaan kota Mekah. Benda ni berlaku sebelum daripada hijrah ke Madinah. Makna kata berbelah tahun depa duduk di Habsyah sebelum depa pulang semula ke Mekah pada waktu pembukaan kota Mekah tu. Dan bila Rasulullah SAW jumpa dengan mereka, antara soalan yang Rasulullah tanya, "Ada apa-apa benda tak yang hampa tengok ke Habsyah yang hampa rasa nak kongsi dengan aku, satu benda yang menarik?" Maka mereka ni kata, "Wahai Rasulullah, ada satu cerita. Kami duduk-duduk ni di tempat kami ni, nampak satu orang tua duk bawa ayak atas kepala dia. Orang tua, perempuan. Lepas tu dia lalu, ada seorang pemuda mai. Pemuda ni dia pegang kedua bahu perempuan ni sambil dia tolak. Jatuh perempuan ni dan bekas ayak tadi pun pecah." Tuan-tuan, zaman dulu bekas ayak bukan plastik macam kita, semua dibuat daripada tanah, tembikar, pecah. Maka wanita ni dia bangun, lepas dia jatuh ni dia bangun sambil dia kalih kat pemuda tu. Dia kata, "Mudah-mudahan nanti apabila berada di akhirat, pada hari semua manusia dikumpulkan, pada hari semua manusia diikat, pada hari tangan-tangan dan kaki-kaki berkata, maka pada waktu tu urusan aku dan engkau yang berlaku sekarang ni akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Satu orang wanita tua yang kuat iman dia, yang dia faham kepada hari akhirat, dan dia faham bahawa segala bentuk kezaliman dan penganiayaan semuanya takkan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa wanita tua tu kata macam tu, tuan-tuan? Antara benda yang kita boleh faham, wanita tua ni tak ada kemampuan. Dia berhadapan dengan seorang lelaki muda pula, sedangkan dia ni seorang wanita yang telah pun tua, lemah, nak beradu tenaga, nak lawan balik tak mampu. Maka ketika itu dia hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diceritakan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW sabda, apa yang dikatakan oleh wanita tua itu adalah benar. Bagaimana mungkin Allah memberkati satu kaum yang tidak membantu yang lemah daripada yang dilakukan oleh orang kuat? Bagaimana Nabi membenarkan? Dalam Islam, tuan-tuan, kita ni diminta bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kamu di atas kebaikan dan ketakwaan. Kita digalakkan untuk berlaku baik, berbuat baik, tuan-tuan. Kalau boleh perbuatan kita, tuan-tuan, jangan ada apa-apa tindakan di sebaliknya ataupun ada apa-apa sebab. Contoh, dengan bantuan tu kita mengharapkan upah, kita mengharapkan sesuatu yang berharga, kita mengharapkan pujian, sukaan, sokongan dan sebagainya. Tuan-tuan, tak berapa hari lagi lepas ni ada macam-macam orang yang akan mai jumpa dengan kita, tuan-tuan.
bagi tu, bagi ni. Sebab apa? Nak pilihan raya. Sambil dia bagi apa yang kita mau, hak tu ni time ni lah tuan-tuan. Kalau ada apa-apa nak minta kat siapa-siapa ke apa ke, tuan-tuan minta tuan. Semua pihak tuan-tuan minta. Jangan minta satu pihak ya. Pihak A, pihak B, pihak C, pihak D. Tuan-tuan faham ke maksud saya? Bila nak mengundi ni tuan-tuan, minta apa semua dapat. Sebab apa? Mereka nakkan sokongan kita. Apabila mereka telah disokong, mereka berada di puncak kekuasaan, maka kebiasaannya mereka pun hilang. Nak cari kat mana tak tahu, kita pun dilupakan. Segala aduan kita hanyalah kononnya didengar, tetapi tiada tindakan. Bukan semua, tetapi kebanyakan. Maka apa yang berlaku ni tuan-tuan adalah satu bentuk kezaliman. Yang mana kezaliman ni tuan-tuan takkan dibiarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari tu saya ingat lagi tuan-tuan, saya ingatkan untuk diri saya dan tuan-tuan, balik cuba kita muhasabah. Banyak mana kezaliman yang kita buat sepanjang hidup kita sampai hari ini tuan-tuan. Kezaliman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup dah lagi amalan yang kita buat kepada Allah? Patuh dah lagi kita kepada segala titah perintah Allah? Tak kiralah perintah tersebut perintah yang disuruh atau perintah berbentuk larangan. Berapa banyak kita menzalimi perjuangan Nabi SAW. Nikmat berlambak-lambak tuan-tuan. Masa kita banyak, berapa banyak selawat yang kita hantar kat Nabi SAW. Berapa banyak kisah sirah Nabi SAW yang kita baca, kita teladani. Berapa banyak hadis-hadis Nabi yang kita selusuri. Bagaimana pula kezaliman kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala? Kezaliman kita dengan manusia, kezaliman kita dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan rakan-rakan. Bagaimana pula kezaliman kita dalam mencari rezeki? Banyak benda tuan-tuan sebenarnya. Diri saya antara orang yang paling zalim dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kekuatan, salah guna. Allah bagi kekayaan, seronok, tak ada rasa nak sedekah infak. Allah bagi waktu yang lapang, tengok cerita, buka Netflix, main handphone. Allah Ta'ala bagi tu, bagi ni. Tapi pemberian Allah tidak dibalas kembali kepada Allah. Bagaimana keadaan kita bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dalam diri kita tergolong sebagai orang yang zalimin. Orang-orang yang zalim. Inna Allah la yuhibbuz zalimin. Allah tak suka, Allah tak cinta kepada orang-orang yang zalim. Mereka ini adalah golongan yang akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Apatah lagi, kita dah sebut juga tuan-tuan, nak ulang, nak peringat juga. Bila kita zalim dengan orang, ulama kata kod kalau nak buat dosa pun jangan buat dosa libat dengan makhluk. Sebab buat dosa dengan makhluk ni tuan-tuan, syarat taubat bertambah satu lagi. Syarat yang besar duduk di tempat yang pertama, iaitu dapatkan kemaafan dan ampunan daripada makhluk tersebut. Kita aniaya manusia, zalimi manusia, tipu manusia, perkena manusia, tindas manusia. Apabila kita sedar benda tu salah, kita nak taubat, nak berhenti, nak minta ampun ke Allah, mau tak mau kena cari manusia yang pernah kita zalim, kita tindas, kita buat dia tu, minta maaf. Kalau dia tak maafkan tuan-tuan, bermakna sia-sia taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akan jadi kalau manusia yang kita zalimi itu dia dah mati tuan-tuan? Maka seperti mana wanita tua yang dianiaya oleh pemuda di Habsyah tadi, macam itulah keadaan kita. Kita akan diadili semula di hadapan Allah. Yang mana ketika kita disabitkan kesalahan, Allah akan ambil pahala kita bagi kepada orang yang dizalimi berdasarkan kepatutan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu benda yang sangat-sangat berbahaya. Habis pahala kita, habis amalan kita. 2 bulan lepas kita tengok pada bab yang pertama ni tuan-tuan, bila kita masuk pada awal-awal bab, kita tengok apa yang Nabi sebut. Adakah kamu tahu siapa yang muflis? Atadruna mal muflis? Sahabat kata muflis ni orang yang tak ada harta kat dunia. Nabi kata betul. Akan tetapi orang yang muflis adalah orang bila berada di akhirat, dia bawa segala amalan solat, puasa dan sebagainya, pahala dia bergunung-gunung, tapi dia zalim orang. Allah ambil pahala dia sikit demi sikit, bagi ke orang, diadili sehingga habis pahala dia. Inilah orang yang muflis. Maka kita kena pastikan diri kita tak buat zalim ke orang tu tuan.
Biarlah orang yang tindas kita, orang yang perkenal kita, kita jangan buat ke orang, tuan-tuan. Tak baloi bila kita buat ke orang. Walaupun perbuatan kita tu dalam benda yang kecil. Contoh, kita kata ke orang, kita perli orang, kita sebut-sebut keaiban orang ataupun kelemahan, kekurangan satu-satu orang dengan tujuan kita nak merendahkan dia, nak menghinakan dia, wa imma melawak sekalipun, tapi kita sebut benda aib, benda yang dia tak suka, tuan-tuan. Semua tu akan dikira di hadapan Allah. Sebab tu jaga lidah kita, jaga tangan kita, jaga perbuatan kita, jaga akhlak kita. Orang yang berakhlak takkan buat benda-benda yang macam ni. Maka betul lah Nabi SAW sebut dalam banyak hadis, tuan-tuan. Dalam Sahih Bukhari terdapat lebih daripada 10 hadis yang mana Nabi menyatakan bahawa nak masuk syurga ni mestilah orang yang berakhlak mulia. Syurga itu hanya akan dimasuki oleh orang yang berakhlak. Orang yang tak kata ke orang yang tak sakiti orang, yang tak zalim orang. Hidup dia hanya untuk Allah. Dengan makhluk dia bantu. Bukan kata dia sakiti, dia bantu lagi makhluk. Inilah ciri-ciri penghuni syurga. Manakala orang yang bersifat menzalimi, itu adalah ciri-ciri penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyazu billah. Baik. Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, dia akan mengenakan kemurkaannya di dunia kepada mereka, dan jika tidak, dia akan memerintahkan mereka untuk masuk ke neraka di akhirat kelak. Mereka adalah: pertama, pemimpin sesuatu kaum yang mengambil haknya dari rakyat, tetapi ia tidak bersikap adil kepada mereka dan tidak pula mencegah kezaliman terhadap mereka. Baik, tuan-tuan, Nabi sebut ada 5 golongan yang mereka ini sentiasa hidup di bawah marah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikehendaki oleh Allah, di atas sebab kemurkaan, kemarahan Allah ini, Allah boleh datangkan azab dia seawal di dunia lagi. Dan kalau kata tidak, Allah akan tangguhkan sehingga di akhirat dan akan dihumbankan ke dalam nerakanya. 5 golongan tersebut, yang pertama, pemimpin sesuatu kaum yang mengambil hak dari rakyat, tetapi ia tidak bersikap adil kepada mereka dan tidak mencegah kezaliman. Pemimpin ni, tuan-tuan, bukan satu benda yang seronok. Jadi ketua ni bukan satu benda yang enak sebenarnya. Walaupun sekarang ni, tuan-tuan, siapa-siapa pun yang memegang tampuk kepimpinan, pasti akan ada wakil di antara mereka yang menyebutkan bahawa betapa lazatnya bila hidup kita ada kuasa. Mereka berasa bila ada kuasa ni, tuan-tuan, semua benda di bawah kita. Kita boleh buat apa kita mau. Walaupun benda yang kita buat sekarang ni, dulu ni kita antara orang yang menentang. Kita kata benda ni tak betul, benda ni salah dan sebagainya, tu ni dah habis. Dan bila kita duduk di tempat pemimpin, benda yang kita salah tu kita diamkan. Bahkan kita buat nak bagi zalim orang, nak tutup mulut orang, tak mau bagi orang kata, kutuk dan sebagainya, tuan-tuan. Maka pemimpin yang macam ni, tuan-tuan, pemimpin yang akan dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sebut tadi, datang dia bila dia perlukan kita. Hak-hak kita yang ada pada dia kita tak dapat, tuan-tuan. Sepatutnya seorang pemimpin ni, tuan-tuan, dia kena pastikan kehidupan dia itu diabdikan kepada rakyat-rakyat, kepada orang-orang yang mengundi di kawasan dia. Kalau makin tinggi kedudukan dia, contoh dia adalah seorang menteri, makin besar tanggungjawab dia. Kalau seorang adun, tuan-tuan, dia kena tengok dalam kawasan adun dia. Contoh ni Dun Seberang Jaya. Macam kita Dun Seberang Jaya, adun kita ni dia mesti ambil tahu segala masalah yang berlaku dalam kawasan Seberang Jaya. Besarkan sikit ahli parlimen, kita duduk di bawah parlimen Pematang Pau. Orang yang diangkat sebagai pemimpin itu mesti mengetahui masalah yang berada di bawah parlimen dia. Angkat sikit lagi, tuan-tuan, menteri ataupun esko, menteri besar, ketua menteri. Dia mesti tahu apa yang berlaku di dalam negeri dia. Dan bila kita menjawat jawatan menteri, tuan-tuan, dia bukan sekadar kita nak orang panggil kita menteri, tapi kita kena jadi hamba kepada seluruh rakyat Malaysia. Adakah itu berlaku sekarang, tuan-tuan? Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an apabila menerima delegasi daripada luar ketika mana dia menjadi khalifah Islam yang kedua?
Orang tanya tak mana nak jumpa Amirul Mukminin, dia tunjuk sekian-sekian tempat, sekian-sekian jalan. Sampai delegasi ini di hadapan sebuah pondok, dia nampak seorang lelaki duduk tidur di atas pelepah kurma. Tanpa berpakaian, tak silap saya dalam riwayat tersebut. Tak pakai baju. Kan duduk relax, duduk ni. Wallahualam, saya tak ingat tu. Tapi yang pasti duduk baring. Maka pi tengok, pi jumpa dia, tanya dia, kami nak jumpa Amirul Mukminin, kami ni mai daripada sekian-sekian, tak mana kami boleh jumpa? Bangun Sayyidina Umar, akulah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab. Tercengang pok ni, tidur atas pelepah kurma dengan matahari duk bersinar mai kena seluruh badan. Yang ni ke Amirul Mukminin? Cucunda dia Umar Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, pada waktu malam duk buat kerja berkaitan dengan kenegaraan, kira duk buat urusan kerja lah. Maka malam waktu tu bukan ada elektrik, duk pakai pelita kan, api, penyala api pakai minyak lah. Anak dia mai jumpa ayah dah, boleh dah nak sembang Ustaz. Anak sembang ni bab apa? Dak ni bab peribadi lah, hal keluarga kita. Terus dia tiup pelita tadi. Anak dia kata, apa siapa wahai ayah awak tu gelap ni? Dia kata, minyak yang digunakan untuk menyala pelita ni digunakan duit daripada duit rakyat. Sebab aku duk buat kerja, aku pasang pelita ni, aku buat kerja negara. Hang main nak bincang bab family kita, bab peribadi, aku tak boleh guna. Kita kan ni tuan-tuan, harta ofis kita, benda apa yang kita tak rembat tuan-tuan ni? Siap benda di rumah pun kita pergi guna dekat ofis kita. Nak print ke, nak buat yang tu ke, nak yang ni ke, pergi buat kat pejabat lah, pergi buat kat sekolah lah cikgu lah, buat kat bilik guru lah, senang benda semua duk ada. Ada benda yang kita boleh buat di ofis, contohnya kata benda peribadi tapi dah kita kerja, contoh macam charge phone. Benda tu semua orang tahu, umum. Kalau tak charge phone ni satu benda yang penting, okey tak apa boleh charge. Tapi sampai benda bersifat peribadi pun nak buat di ofis, kita ada minta apa keizinan ketua jabatan nak, kata nak guna. Contohlah kata kita print apa-apa yang melibatkan dengan harta peribadi. Kertas tu kertas daripada pejabat, ink tu ink daripada pejabat, karen tu pejabat yang bayar. Zalim tak tuan-tuan? Zalim. Walaupun kata alah biasalah semua orang buat. Kalau semua orang buat benda tu benda salah, siapa kita nak kena buat? Yang duk cakap ni pun buat. Bukan yang cakap ni baik, yang duk cakap ni lah yang duk buat. Apa benda semua kita hempuk hak ofis kita. Hak kita jimat tak payah beli, buat kat tempat kerja, semua benda ada, kertas ada, tu ada, ni ada, semua ada lengkap. Zalim tak? Zalim. Walaupun sebagai seorang pekerja, kita adalah pemimpin kepada jawatan yang kita pegang tu. Kita tahu benda kita buat tu betul tak salah. Kita tahu. Maka sebab tu tuan-tuan, pemimpin ni sepatutnya, kalau nak tengok pemimpin yang amanah, dia adalah pemimpin yang dilantik, bukan pemimpin yang melobi. Angkatlah saya, pilihlah saya, yang tu yang ni. Hak tu mesti ada something wrong. Tak kira mana-mana makhluk. Kalau sekarang ni kita ada macam-macam parti Islam lah, parti Melayu lah, mainlah mana-mana parti pun, kalau dia yang mencalonkan diri dia, dia yang mencadangkan diri dia, ternyata dia bukan pemimpin yang baik. Sebab orang yang faham sebagai kepimpinan, dia bukanlah orang melobi diri, kecuali dia nak something daripada kuasa kepimpinan tersebut. Minta maaf cakap tuan, ini kita cakap berkenaan dengan agama. Saya tak sentuh langsung mana-mana bab politik. Jangan tuan-tuan kata saya duk tolong berkempen pula. Tak, saya tak kempen tak mana-mana pihak. Tapi tuan-tuan memfaham betul ke tak? Kita ni tuan-tuan, orang bagi jawatan bukan nak bagi besar pun. Pengurusi taman wakaf ya Allah jenuh tolak. Hang bagi aku bagi hang terajang pergi sana, terajang pergi sini. Antara tempat yang saya rasa lalah buahlah pergi balik kat Abang Syed. Lalah pergi balik kat Abang Syed. Semua tak mau. Sebab kita faham berat. Baru surau taman wakaf, surau. Tak buat Jumaat, tak ada kata benda yang besar sangat pun. Perumahan kita pun taklah seperti mana taman-taman besar yang lain. Tapi kita nampak nak buat tu, nak jaga tu, baru pengurusi surau. Tapi berapa ramai orang yang melobi tuan-tuan. Pilihlah saya akan buat tu, saya akan buat ni. Cakap cara ni macam Tuhan.
Janji tu, janji sekian, lalu bila tak boleh buat, dia pusing ayat. Contoh kata, manifesto bukan kitab suci. Tuan-tuan pernah dengar ayat ni? Tuan-tuan, manifesto ni apa? Manifesto ni bukankah satu perjanjian? Dalam Islam bukankah janji itu wajib ditunaikan? Dia jadi berkempen ke? Tak lah. Sebab kita nak ambil tang sini pemimpin. Tuan-tuan, jangan tawak diri jadi pemimpin, tuan-tuan, kecuali bila kita dilantik. Bila kita dilantik, kita ada hak untuk menerima atau menolak. Kalau tuan-tuan yakin amanah yang Allah Ta'ala datangkan dengan pemilihan kita, kita mampu buat, kita pun nak tambahkan saham kebaikan, nak tolong orang, maka bila terima, buat betul-betul. Kalau tak mampu, tolak. Sebab teruk pemimpin akan disoal. Pengurusi surau di sini, dia akan disoal. Dia ambil tahu tak tentang hak ehwal penduduk-penduduk taman wakaf. Ada orang sakit, ada orang tak makan, ada orang susah, ada ibu tunggal, anak-anak yatim. Kot kalau ada semua tu. Oh, teruk tuan. Tapi di sini kesepaduan dia sangat-sangat baik. Saya harap Allah Ta'ala terus memberi rahmat dan redha kepada seluruh penghuni taman wakaf di sini. Antara tempat yang saya paling syok main, tuan-tuan, pergi kuliah maghrib, antara tempat yang jangan makan sebelum kuliah, taman wakaf. Makan rugi. Siap waktu tak kuliah pun ada menu beh-beh, mereka halo mai. Hari ni ada kepala ikan, hari ni ada sup kambing. Mailah kita muka tebal, tak main kuliah pun mailah makan pergi. Tuan-tuan, rahmat akan timbul apabila masing-masing tidak ada dengki, tidak ada menzalimi antara satu sama lain. Sebab tu kepimpinan ni satu benda yang penting. Tuan-tuan tengok, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dipilih untuk menggantikan Nabi SAW. Adakah kerana dia melobi? Tak. Orang yang angkat dia, orang angkat berdasarkan orang nampak dia antara orang yang paling layak. Selepas Sayyidina Abu Bakar, kenapa dia angkat Sayyidina Umar? Orang nampak kelayakan. Sayyidina Umar melobi ke tak? Sayyidina Umar tak mau. Tapi demi mementingkan masyarakat Islam, Islam yang semakin berkembang dan sebagainya, perlu kepada kepimpinan, masing-masing pegang. Mereka buat kerja betul tak? Buat kerja sungguh-sungguh. Kok dengar Sayyidina Umar lepas-lepas jadi khalifah kedua tu, dia ada harta, tanah bergelung-gelung, rumah 7-8 juta. Tak ada. Yang kita orang biasa, tuan-tuan, lalas jadi pemimpin sikit tu, dia satu hotel dia ada, satu rumah dia ada, satu homestay dia ada, kereta 3-4 biji, duit ni berkepuk-kepuk. Kita duk kata kawan ni bukanlah kata kerja besar sangat mana pun. Kita tak sangka buruk, tapi kita berasa sangsi. Kok mana mai kekayaan, sumber-sumber yang banyak lagu tu tiba-tiba? Hanya dengan tiba dia ada satu jawatan, dia terus berubah kehidupan. Kalau betul lah benda tu hak rakyat yang dimanipulasi, bersiaplah jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Nabi sebut, sebab Allah sentiasa tak puas hati kat dia. Yang kedua, pemimpin sesuatu kaum, pemimpin sesuatu kaum yang ditaati oleh kaumnya, tetapi dia membeza-bezakan antara yang kuat dan yang lemah dari mereka, dan dia berbicara dengan hawa nafsu dia. Kronisme. Dia pilih orang. Kalau kawan ni kata benda yang tak boleh kata, tangkap, buat report. Tapi kalau geng dia kata benda tak boleh kata, diam. Tak kata apa, senyap. Baru-baru ni pun ada berlaku satu isu. Tuan-tuan cari sendirilah. Bila geng sendiri kata, tak apa. Bila yang bukan geng kata, dandan buat laporan polis. Adil lah. Tak kira lah geng, tak geng. Orang akan respect kepada pemimpin yang adil. Orang akan bertambah hormat. Kita tak perlu nak habaq ke orang, undilah saya. Kita tunjuk akhlak mulia, orang akan undi dia. Kita cari hak tu ya tuan. Kalau orang yang hidup bahagian agama, maka kuatlah dia akan mencari pemimpin yang ada asas agama. Kalau orang hidup atas keseronokan dunia, dia tak akan cari orang agama. Cari orang agama apa? Nak buat tutup kedai judi, nak buat tutup disko-disko. Kita duk berseronok tempat tu. Macam tu tuan. So pemimpin kena tahu apa maksiat yang berlaku dalam negeri dia, daerah dia, tempat dia. Dia kena tahu. Ni tak.
Dia kira kumpulkan pengikut dia, angkat kedudukan dia, siapa yang tak suka dengan dia, dia abaikan, dia tak ambil tahu, dia tak bagi bantuan. Sedangkan pemimpin hendaklah bekerja untuk rakyat. Sebab tu tuan-tuan, dalam bab politik ni satu benda yang saya takut tuan-tuan, mana-mana politik pun sama. Bila naik mana-mana satu kepimpinan, mereka akan sekat bantuan kepada pembangkang. Sama ada sekat ataupun dia tak bagi sama rata. Tuan-tuan, ini salah tuan-tuan. Sebab bantuan tu disalurkan kepada rakyat. Pemimpin kena jaga rakyat. Sepatutnya benda ni tak boleh jadi isu politik langsung. Naik pilah mana parti pun, peruntukan kepada setiap parlimen mesti sama rata. Kesian kepada parlimen yang memilih pembangkang sebagai ahli parlimen mereka. Apabila duit tak ada, mereka akan mula buat isu. Tengok parlimen ni dulu elok dah, hampa gatai pergi tukar, tengoklah ni apa pun tak berlaku. Siap kami pula duk kena tolong lagi. Memanglah hampa kena tolong, hampa tak bagi duit. Itu salah satu taktikal tuan-tuan, nak melemahkan musuh. Tapi cara tu bertentangan dengan Islam. Ni disebut di sini, jenuh jawab tuan-tuan. Bila hak yang sepatutnya tak dapat, tak diberikan. Tuan-tuan duduk dalam kawasan ni, tuan-tuan mungkin ada satu tabungan. Tuan-tuan tahu ada orang susah yang memerlukan tabungan tersebut, tuan-tuan buat tak tahu. Yang terlibat semua akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ni hanya sekadar AJK, Surau Taman Wakaf Siti Aisyah, tapi kita salah guna jawatan. Kita tak buat kerja yang telah diberikan kepada kita. Allah Ta'ala akan tanya dan soal. Dan kalau kita tersabit dengan kezaliman tersebut, kita akan diambil pahala untuk diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Kalau pemimpin ambil pahala bagi kat setiap rakyat, macam mana tuan ni? Mampu kering gitu lah. Bukan nak menakut-nakutkan dan sebagainya, tapi ini apa yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi pemimpin kena adil. Semua orang dia kena layan. Sama ada yang nyokong dia ataupun yang memusuhi dia ataupun yang tak suka kat dia, semua dia kena layan sama rata. Hak tetap hak. Dia ni dah miskin tapi lawan aku, yang pasal kat hang aku tak mau nak tolong. Salah besar. Salah. Dia tak boleh kira dalam bab pertolongan, tak boleh kira hang ni undi siapa apa, tak boleh. Mesti kena buat sama rata. Miskin, dia ada bantuan dia. Kaya, dia ada benda cukai yang kena bagi. Oh ni, dia ni kaya tapi dia member kita. Buat tak tahu lah, tak payah, duk ambil kat dia. Nanti bila kita perlu nanti, nak cari apa-apa, kita carilah dia. Boleh guna untuk kita. Salah. Ini Nabi sebut dalam nombor 2. Yang ketiga, seorang lelaki yang tidak memerintahkan isteri dan anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak mengajar urusan agama mereka. Seorang lelaki maksud dia suami yang tidak memerintahkan isteri dan anaknya untuk taat kepada Allah. Tuan-tuan, hari ni kita keluar main semayang tuan-tuan, ahli-ahli rumah kita semayang tak? Anak-anak kita yang cukup umur, yang dah balik, dia siapa dia tak main bersama-sama berjemaah dengan kita main hari ni tuan-tuan? Dalam bab solat itu kita dah sebut dah tuan-tuan, tugas ibu bapa, terutamanya bapa, untuk memastikan anak-anak itu faham perihal solat seawal dia darjah 1, berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW, umur 7 tahun. Mana anak-anak kita? Siapa tak main dengan kita? Saya pun sama tuan-tuan. Saya main sini, anak-anak ada di rumah. Kita anak-anak kita ada di rumah, isteri kita ada di rumah. Mereka semayang tak tuan-tuan? Dia baca Quran tak? Tuan-tuan dapat pastikan tak? Ajak tak segala-gala ilmu agama, benda yang diperlukan kepada anak-anak kita, mengenai Allah, mengenai Nabi SAW, mengenai akidah, mengenai akhlak, ibadah. Kita duk kata anak kecil kesian, tambah-tambah hari Sabtu Ahad anak duk tidur nampak waktu subuh, biar pilah dia sekolah rendah baru, tak semayang satu waktu tak apa, dia tak balik, biar dia tidur. Boleh ke lagu tu? Tak kena. Nabi kata anak darjah 1 pastikan dia dah semayang, pastikan dia tahu tentang semayang, tata cara, pergerakan, bacaan, semua dia tahu, benda batal, benda sunat. 3 tahun Nabi bagi tempoh. Dan Nabi habaq kalau dia masuk darjah 4, umur dia 10, dia tak semayang juga, Nabi suruh tibai. Biasanya anak umur 10 tahun ni tuan-tuan,
tak balik lagi. Perempuan mungkin ada, tu pun tak ramai lah, tak ramai. Jarang-jarang anak perempuan darjah 4 dah mula main haid. Tapi kalau anak lelaki darjah 4 memang tak balik lagi. Tu pun Nabi suruh pukul dah. Pasal apa? Nak bagi satu peringatan dan ketegasan kepada dia tentang ibadat. Anak kita pada kecil tuan-tuan, baru dia rasa dia dah boleh merangkak apa sikit, kita dah terus sibuk buka YouTube. Bagi dia dengar ABC lah, 1, 2, 3 lah, ajak dia baca lah. Quran kita bagi tak? Kita titik beratkan tak pasal pembacaan Quran? Tak, dok galut dengan dunia. Hantar pergi tuition sana, hantar pergi tuition sini, satu tuition beratus-ratus. Oh, kata bagus, tak apa, mahal sikit tak apa, cikgu ni dia kata bagus. Siapa yang tak kerti apa, pergi kat dia boleh dapat A. Duk kalut dengan A dunia. Sedangkan ke akhirat tak tahu lagi kita nak dapat grade apa. Ni Nabi sebut, suami yang dia abaikan urusan agama kepada isteri dan anak dia, Allah tak puas hati kat dia. Dia sentiasa duduk di bawah marah Allah Subhanahu wa taala. Ni kita saya tuan-tuan semua kena batang hidung pada hadis ni. Cukup ke tak lagi apa yang kita buat dalam rumah kita? Kita ni jadi contoh tauladan tak kat anak-anak? Oh, ni benda besar tuan, benda besar. Yang keempat, seseorang yang mengupah seseorang bekerja untuknya, lalu orang itu memenuhi tanggungjawabnya, sedangkan dia tidak memberikan upah kepadanya. Kita upah orang kerja untuk melaksanakan satu pekerjaan, orang buat kerja tersebut tapi kita tak bagi upah dia, tak bagi gaji dia tuan. Kita ni bukanlah kata orang menggaji, kita ni antara orang yang menerima gaji. Tapi kalau kita berada dalam keadaan kita ada pekerja tuan-tuan, jangan zalimi, jangan tekan. Hak orang kena beri seperti mana yang dijanjikan. Kena sebulan tuan-tuan gaji tak masuk, bukan sebulan dah tak payah tuan, kena benda kena masuk 25. Geng-geng komen ramai kat tang ni kan, geng-geng 25 ni 25 kena masuk tuan-tuan, 26 tak ada lagi. Nak duduk diam ah? Tak payah banyak sehari lah. Pelik ni awak tak masuk gini. Dia punya bising tuan-tuan, habis segala media sosial dia buat iklan. Baru sehari. Kalau kita tak dapat gaji daripada pekerjaan kita, kita marah. Orang yang kita gajikan, kita tak bagi hak dia, agak-agak dia nak gelak kat kita. Dia nak seronok kat kita. Sama aja tuan-tuan. Itu aniaya, itu zalim. Tambah jenis kes-kes sindiket ni. Janji kerja tu, janji kerja ni, gaji sekian-sekian, sebut satu angka yang orang dengar pun wow. Tapi bila sampai, hakikat dia bukanlah seperti yang disebut, yang digembar-gemburkan. Maka ini semua golongan yang akan duduk di bawah marah Allah. Dan yang kelima, seseorang lelaki yang menzalimi isterinya dalam hal maharnya. Suami yang tak bertanggungjawab kepada isterinya dalam urusan mahar, yakni mas kahwin, dalam urusan memelihara, menjaga isteri. Tuan-tuan, janganlah meletakkan hal ehwal seksualiti semata-mata apabila kita nak berkahwin. Siapa meletakkan tujuan kahwin adalah untuk seksual semata-mata, ternyata perkahwinan dia ni akan ada masalah. Takut-takut tak bertahan sehingga ke akhirnya boleh bercerai-berai dan sebagainya. Kita nak beristeri ni tuan-tuan sebab kita kena niat, kita nak mencari redha Allah dengan melaksanakan sunnah Nabi SAW. Kita nak mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita zuriat-zuriat yang boleh jadi pengembang agama yang dibawa oleh Nabi SAW, meramaikan umat-umat Nabi SAW. Kurang-kurang dengan ada isteri, kita dapat menjaga amanah, memberi perhatian kepada satu perempuan, yang mana perempuan ni sebelum ni mungkin kita tak kenal, dia mungkin orang biasa. Kita boleh ajak dia tentang akhlak, tentang adab, tentang agama dan sebagainya. Dan orang yang ada isteri tuan-tuan, dia akan rasa betapa bahagianya bila isteri itulah peneman kepada kita. Saya sendiri pun tuan-tuan, banyak benda saya tak buat baik kat isteri saya. Walaupun isteri saya bagi saya adalah perempuan yang cukup perfect yang Allah Ta'ala kurniakan kepada saya. Betapa kufurnya saya dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang saya lebih memilih untuk mementingkan diri. Seminggu sekali mesti keluar saat pergi mana? Pergi lepak dengan kawan-kawan, mengeteh, mengopi.
Isteri tak pernah minta pun nak pergi mengetih mengopi dengan kawan. Kadang-kadang kita rasa pelik pula kalau bini abang ni ingat esok nak keluar Ustaz, nak pergi minum kopi dengan kawan. Kalau isteri kita kata kutu macam dah tak ada. Main-main lepas isyak, abang malam ni nak keluar Ustaz, nak pergi duduk dengan kawan. Tengok ke 12 tengah malam baru dia balik. Kita rasa apa Ustaz? Tapi kita buat benda tu kita tak rasa apa salah. Saya pun duk buat benda tu. Kadang-kadang kena fikir oleh tuan, isteri kita sanggup setia tunggu kita di rumah, kita keluar pergi merata. Me time lah, duduk dengan kawan lah, mancing lah, lepak lah, naik basikal lah. Mana-mana pun kita pergi, isteri yang duk jaga anak kat rumah. Sehari isteri tak ada, kot sakit ke apa ke, kita kena jaga anak baru kita tahu. Oh, bukan senang nak jaga anak. Seorang-seorang tu kena sehari dua jaga anak pun pening kepala dah, kan? Apatah lagi yang PJJ kena jaga anak 7-8 tahun ni macam saya ni. Allah tuan, sakit kepala. Bila isteri tu rasa nikmat dia, maka orang yang dia berlaku zalim kepada isteri dia, maka dia akan diberikan satu kedudukan yang hina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, 5 golongan ni ada tak kat kita? Muhasabah diri, tanya balik. Mudah-mudahan kita tak ada lah perangai-perangai yang macam ni. Kalau ada tuan-tuan, tak ada barakah dalam kehidupan. Nak main barakah apa kalau yang kita dapat tu murka Allah, yang kita dapat tu marah Allah? Nak main barakah macam mana? Nak main rahmat celah mana? Nak main pengampunan kot mana? Allah tak suka kita, Allah benci kita, Allah meluat kita, Allah marah kita, Allah nak bagi lagi benda baik. Beristighfar, bertaubatlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhenti buat benda-benda yang menzalimi. Tak kiralah sama ada menzalimi Tuhan, menzalimi makhluk ataupun menzalimi diri sendiri. Berhenti. Pastikan setiap amanah yang ada pada diri kita hari ni kita tahu. Amanah kita dengan diri kita, amanah kita dengan Allah, amanah kita dengan isteri, dengan mak ayah, dengan anak-anak, dengan pekerjaan, dengan masyarakat, dengan jiran. Dan ketika mana kita cuba menunaikan amanah tersebut, tunaikanlah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menjaga amanah, dia akan dicegah daripada kezaliman. Janganlah tuan-tuan, janganlah. Jangan buat benda-benda yang boleh menyusahkan kehidupan kita, apatah lagi di akhirat. Sebab akhirat ni kekal. Akhirat ni tak ada ending. Kalau kita dapat nasib buruk tuan-tuan, teruk kita di sana. Tapi kalau kita dapat nasib yang baik, alhamdulillah, bahagia. Nak dapat nasib buruk, nasib baik ni datang daripada mana? Datang daripada kita, hasil usaha kita, pekerjaan kita, akhlak kita, kehidupan kita. Pemilihan yang kita buat sekarang ni, itulah yang menentukan baik atau buruk kedudukan kita di akhirat nanti. Maka tak dapat tidak tuan-tuan, kita kena balik kepada Allah. Minta ampun, jangan berhenti ke Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah Taala terima segala taubat-taubat kita. Minta Allah istiqamah kita di atas kebaikan. Minta Allah halang kita, letakkan kita satu halangan yang besar di hadapan ketika mana kita berniat nak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak buat zalim. Minta ke Allah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah akan terus membantu kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, keinahan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan, selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.